Ya, baik dia. Sebanyak RM100,000 geran peruntukan khas diberikan kepada Persatuan Pesara Kerajaan Sabah setiap tahun bagi melaksanakan program dan aktiviti persatuan. Ia merupakan antara 4 inisiatif baharu kepada pesara selain tambahan bantuan khas kewangan, pesara RM150 melalui akaun Aisaraan, kelulusan gantian cuti rehat GCR kepada 180 hari serta penyediaan pejabat untuk pesara di beberapa daerah yang dikenal pasti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata inisiatif baharu tersebut bukti keprihatinan kerajaan terhadap kesejahteraan golongan pesara. Beliau berkata demikian sempena merasmikan Majlis Jasamu di Kenang, Pesara Perkhidmatan Awam Negeri Sabah tahun 2022 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC di Kota Kinabalu. Seramai 1,167 pesara pelbagai grade bagi tahun 2019 hingga 2021 diraihkan dalam majlis berkenaan. Datuk Haji J menjelaskan kemudahan rawatan perubatan turut dipanjangkan untuk ibu bapa pesara berpensyen serta pesara skim KWSP turut ditambah baik sejak Februari 2021. Selain itu, mulai Januari tahun ini, kerajaan negeri turut membenarkan penembusan awal Awards GCR sebanyak 80 hari sebagai manfaat meningkatkan jumlah wang tunai diterima sebaik bermula persaraan. Datuk Haji J turut memaklumkan bahawa perundingan peringkat akhir sedang dimuktamadkan dengan Kerajaan Persekutuan berhubung kajian semula pemberian khas kepada kerajaan negeri di bawah perkara 112-D Perlembagaan Persekutuan dalam usaha meningkatkan hasil negeri. Peningkatan pendapatan negeri juga disasarkan melalui pelbagai inisiatif pelaburan, aktiviti ekonomi melalui pembayaran cukai serta premium tanah dan royalti. Jelas Datuk Haji J lagi, pihaknya menjangka kutipan royalti dan bayaran SST sektor minyak dan gas mampu mencapai 2.35 bilion setahun secara berterusan. Usaha meluaskan liputan telekomunikasi khususnya dalam kawasan pelancongan adalah inisiatif dan tumpuan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KECOM melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bersama-sama penyedia syarikat telekomunikasi. Terang lagi bersuluh, inisiatif tersebut disaksikan Menkom Tan Sri Anwar Musa serta Ketua Setiausaha KECOM Datuk Seri Muhammad Mentek dalam lawatan kerja di daerah Semporna baru-baru ini. Wartawan Asma Asmuni ada laporannya. Sebelum ini terdapat aduan diterima daripada pelancong bahawa kemudahan telekomunikasi dan internet tidak dapat diakses sepenuhnya di beberapa buah pulau seperti Pulau Sipadan. Malah ada penduduk dan anggota keselamatan turut menyuarakan perkara yang sama sekaligus menyukarkan perhubungan komunikasi. Isu ini dipandang serius oleh KECOM agar kemudahan tersebut dapat dinikmati dan diselesaikan segera. Justru lawatan kerja Menkom Tan Sri Anwar Musa baru-baru ini ke beberapa buah pulau di Semporna adalah bagi melihat sendiri keperluan pembinaan menara telekomunikasi, kebolehcapaian jalur lebar serta manfaat kemudahan pedi kepada penduduk. Ia kemudian disusuli lawatan kerja rasmi Ketua Setiausaha KECOM Datuk Seri Muhammad Mentek bagi mengenal pasti menentukan kawasan bersesuaian untuk pembinaan menara telekomunikasi selain memastikan projek berkenaan dapat dipercepatkan pembinaannya. Setakat ni di bawah jendela 1 yang bermula daripada tahun 2020 hinggalah tahun 2022 terdapat 5 menara yang akan dibina di kawasan kepulauan di Semporna, iaitu 3 di Pulau Bumbung, 1 di Pulau Pababak dan 1 lagi di Pulau Sipadan setakat ini. Dan selain daripada itu, berdasarkan pada tinjauan saya juga, saya perhatikan ada juga menara-menara sedia ada yang mana commercial tower dan ada juga menara yang dipunyai oleh pihak Angkatan Tentera Malaysia, dan kita akan mengadakan perbincangan dengan mereka. Mungkin kita boleh adakan kolaborasi, mungkin kita boleh tumpang menara mereka yang sedia ada itu sendiri. Jadi ini dapat menjematkan kos dan dapat menjematkan masa untuk kita melengkapkan ekosistem telekomunikasi di kawasan kepulauan itu sendiri.
Projek dilaksanakan di bawah program Jalinan Digital Negara Jendela 2020-2022 ini dijangka bermula sebelum akhir tahun ini dan dijangka siap sepenuhnya menjelang suku pertama tahun hadapan. Lawatan kerja turut diadakan di Pulau Danawan melibatkan lebih 3,000 penduduk di pulau berkenaan. Berdasarkan pada maklum balas daripada penduduk kampung, ada beberapa gangguan daripada segi perkhidmatan telekomunikasi di sini oleh sebab bekalan elektrik yang tidak begitu konsisten, dan pihak MCMC akan berbincang dengan pihak Celcom yang merupakan teraju utama membina menara ini untuk mempertingkatkan lagi kemudahan telekomunikasi dengan mempertingkatkan lagi daripada segi kemudahan bekalan elektrik yang akan memberikan punca kuasa elektrik pada menara telekomunikasi itu sendiri. Yeah, the telecommunication reception is pretty good during the day. At night time it gets a bit worse, but that's all right. I'm here on holiday and not to stick on my phone. Ya, betul. Tak ada line sebab malam kadang-kala ada, kadang-kala tak ada. So, baiklah kalau dapat bina itu satellite. Usaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk membina beberapa buah menara telekomunikasi di beberapa pulau di sekitar sempurna termasuk Pulau Sipadan ini bakal memberi manfaat kepada anggota keselamatan dan juga beberapa pelancong yang tiba ke pulau-pulau berhampiran sempurna ini. Ia sekaligus dapat menambah baik jaringan telekomunikasi di sekitar sempurna dan bakal menarik lebih ramai lagi pelancong untuk tiba ke sini. Laporan Asma Asmuni untuk Berita RTM. Seorang penjawat awam dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Khas Rasuah Kota Kinabalu atas 2 pertuduhan meminta dan menerima rasuah 2 tahun lalu. Tertuduh Ali Hashim Nasib bagaimanapun mengaku tidak bersalah di hadapan Hakim Abu Bakar Manat selepas kedua-dua pertuduhan dibacakan ke atasnya oleh jurubahasa mahkamah. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa meminta suapan wang tunai RM10,000 daripada seorang individu sebagai dorongan untuk membantu mempercepatkan permohonan kelulusan lanjutan tempoh pajakan tanah. Kesalahan itu didakwa dilakukan di Pejabat Tanah Daerah di Kudat pada 5 September 2020. Bagi pertuduhan kedua, Ali Hashim didakwa menerima suapan wang tunai RM5,000 daripada individu sama sebagai dorongan membantu mempercepatkan permohonan kelulusan lanjutan tempoh pajakan tanah. Kesalahan dilakukan di Sembulan pada 19 September 2020. Kedua-dua kesalahan didakwa di bawah Seksyen 16(A) dan (B) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Setiap sabit kesalahan boleh dipenjara tidak lebih 20 tahun dan denda. Mahkamah kemudiannya membenarkan ikat jamin RM7,000 beserta penjamin tempatan selain menetapkan tarikh 28 November sebagai tarikh sebutan semula kes. Pendakwaan dilakukan Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kota Kinabalu, Nur Syam Sharom, manakala tertuduh tidak diwakili mana-mana peguam. Baik saudara, sekian dahulu perkembangan dari Sabah kali ini. Lebih banyak perkongsian melalui berita wilayah selepas ini. Dengan itu kembali bersama Dia Nawai di Angkasa Puri. Silakan Dia. Baik, terima kasih Dia langsung dari Sabah.